Itu lain dia punya version, dia punya cabaran yang lain daripada tahun 2023 ni. Mungkin Datuk Seri Nazar boleh ceritakan sikit. Masa tahun 1995 tu paling ingat cabaran perjalanan yang mana yang paling terlekat lah dalam pikiran? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita. Moderator saya, ya, saya moderator. Alhamdulillah, saya rasa macam seronok sangat dapat masuk semula ke UKM ni. Dan saya rasa dia punya vibe dia sangat-sangat best, positif dan paling penting hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, yang memberikan waktu anda untuk mendengar cerita-cerita inspirasi daripada insan-insan yang terdahulu sebelum ini, sebelum saya, dan kini tibalah giliran saya pula. Sebenarnya saya nervous. Sebab apa? Saya rasa kalau nak ikutkan ada lagi ikon lebih hebat yang boleh berkongsi, tapi oleh kerana saya diberikan peluang ini, saya tak akan lepaskan untuk berkongsi sesuatu bersama dengan anak-anak muda yang ada di dalam. Terima kasih. Kita jangan ni sangat lah ya, kita santai je. Ada pula saya rasa macam peminato lah. Ya, jadi apa kata pembahas terusnya? Okey, sebenarnya saya ada nak mengucapkan sesuatu kepada tetamu yang sebelum saya, tapi memandangkan tetamu VIP kita sedang ada sidang media di luar sana. Jadi saya teruskan dulu untuk mengalu-alukan dahulu mahasiswa, mahasiswi yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, saya percaya mereka ni dah kira era-era yang lain daripada era saya lah. Saya dah 44 tahun ya, umur saya, dan anak-anak semua ni umur dalam 20-an kan. Jadi saya pun terima kasih lah sebab kenal sama Siti Nurhaliza. Okey, jom kita mulakan. Okey, jom kita mulakan. Kita start dengan perjalanan Datuk Seri Nurhaliza. Seorang Datuk Seri Nurhaliza sebelum bermulanya kerjaya sebagai seorang penyanyi. Betul. Siti Nurhaliza, alhamdulillah saya dilahirkan, bagi mana yang belum pernah kenal saya dilahirkan di Kampung Awat, Tamelur Pahang pada tanggal 11 Januari 79. Ada yang sama tayang lahir dengan saya ke? Oh, ada ke? 11 Januari saja. Okey, 11 Januari. Dan dibesarkan di Kuala Nipis, Pahang. Oh, okey. Kemudian saya seperti anak saya merupakan anak polis. Arwah ayah saya merupakan seorang anggota polis. Saya dibesarkan di bilik polis, dan kehidupan saya macam anak yang lain, saya sangat aktif. Dan waktu kecil saya agak lasak. Boleh dikatakan macam tomboy lah. Masa tu Datuk Seri Nurhaliza punya rambut pendek lah. Masa pendek je rambut saya. Cuma lepas menjadi artis baru saya agak lebih feminin. Oleh kerana bukan itu sangat yang penting. Yang penting adalah bila saya dibesarkan di sekolah rendah Kuala Nipis, sekolah menengah Fred Kuala Nipis, dan juga sekolah menengah Kuala Nipis juga di Fred. Saya merasakan itu adalah momen yang paling best dalam hidup saya, yang menjadi seorang pelajar. Kerana di situlah saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya menimba ilmu. Dan pada umur saya 16 tahun, zaman sekolah saya seorang yang aktif dalam persatuan, dalam bersukan. Sebelum saya kumpul anugerah menyanyi, saya sudah kumpul anugerah dalam sukan saya. Ingat sukan. Saya aktif balapan, saya aktif bola jaring. Siapa nak jumpa lagi dengan Datuk Seri Nurhaliza? Sekarang tak boleh lah orang kata. Dulu saya macam ni sekarang saya macam ni. Alhamdulillah. Okey, mengenali tak apalah cerita lebih sikit pasal diri sendiri Okey, saya juga aktif dalam kebudayaan di sekolah. So maknanya saya ni anak murid
pelajar yang aktif di akademi saya pun. Saya bukan pelajar yang sangat cerdik pandai, tapi saya adalah pelajar yang okey, bagus juga boleh saya. Boleh ada dirabut tak? Alhamdulillah. Ya, Seimbang. seimbang. Okey. Saya memang dah menyanyi daripada umur saya di Kuala Lupis tu. Orang kenal Siti Nurhaliza ni memang selalu masuk pertandingan menyanyi di Kuala Lupis. Okey, dan saya memenangi banyak pertandingan di kampung. Dan maknanya orang lebih tu dah tahulah Siti Nurhaliza ni memang selalu buat persembahan. Okey. Dan pada umur saya 16 tahun, saya mencuba nasib dalam pertandingan bintang hiburan minggu ini yang dianjurkan oleh RTM, RTM, dan disitulah bermula segala-galanya kejayaan saya sebagai seorang anak seni. Setelah saya menang dalam pertandingan bintang HMI tahun 1992. Terima kasih. Okey, selepas menang, pendek saja lah. Okay, selepas saya menang, saya dapat offer untuk jadi artis. Masa tu saya dah macam nak jadi artis ke nak sambung belajar? Nak jadi artis ke sambung belajar? Sebab tu masa tu umur saya 16, dah masuk 17 tahun, saya dapat satu album. Dan ayah saya memang dah beritahu kepada syarikat rekaman saya bahawa Siti kena habiskan dulu SPM, baru dia boleh sign untuk jadi artis di bawah naungan mana syarikat rekaman. Dan syarikat rekaman saya itu tempatan saja, syarikat rekaman tempatan iaitu Surya Records. Dia memang bersungguh-sungguh nakkan saya di bawah naungan syarikat tersebut. Padahal pada waktu itu ada juga syarikat antarabangsa yang turut melamar saya. Tapi saya tak tahu Allah kata ayah saya ni orang yang sangat mementingkan satu cara beradab approach orang terhadap saya dan juga family. Dan akhirnya ayah saya memang terpikat dengan syarikat rekaman tempatan iaitu Surya Record, dan saya bernaung di bawah Surya Record. Okay, selepas tu karier saya berjalan dengan baik. Waktu saya dapat keputusan SPM, saya sangat takut sebab saya dah jadi artis masa tu. Bila artis je, semua orang nak tahu keputusan lah kan. Umumkan lah. So tanya, Siti apa SPM, apa SPM. Tapi Alhamdulillah lah, saya cuba waktu tu sedaya upaya walaupun dah jadi artis, dah sibuk sangat. Saya dapat keputusan pangkat 2. Masa tu pangkat 1, pangkat 2 kan, saya dapat pangkat 2. Dan saya dapat offer sebenarnya dekat universiti juga. Okey, saya dapat tahu nama saya tersenarai di satu universiti ni untuk saya pergi sambung. Tapi akhirnya saya memilih untuk pergi ke universiti, bukan universiti tapi U juga, URTB. You pilihan Datuk Sri Nurhaliza. Gurau je. Sebenarnya saya memilih untuk menjadi anak seni sebab apa? Masa tu saya rasa Allah tu dah tentukan rezeki saya untuk bantu keluarga. Ya, saya pilih itu pun sebab nak bantu keluarga. Ya. Bila dengar cerita Datuk Sri Nurhaliza, sebenarnya kita dah pernah dengar kan cerita tu? Tapi kita suka dengar lagi sekali sebab Datuk Sri Nurhaliza cerita tu best. Suara tu lembut kita dengar. Tapi tadi saya tertarik dengan satu ni, Datuk Sri. Memilih untuk antara memilih kerjaya atau memilih pelajaran. Tapi zaman sekarang, ramai yang saja tak nak pilih pelajaran sebab dia kata, kita boleh je kerja jadi YouTuber, jadi TikTokers. Zaman sekarang ni dia cakap tak payah sama belajar. Itu kebanyakan orang punya persepsi sekarang. Betul. Saya yalah, bagi saya untuk menyentuh seseorang tu agak tidak manis untuk saya. Tapi bagi saya, kalau seseorang yang punya bakat, kalau dia bersungguh-sungguh, dia berusaha ataupun dia jangan angan-angan ke ayam yang cakap kan, insya-Allah segala usaha yang diinginkan tu mungkin mendapatkan hasil. Dan dia kena tahu matlamat dia dan visi hidup dia nak ke mana, kan? Dan kalau adik-adik yang ada pada hari ini, saya memang banggalah sebab
Ramai orang cita-cita nak masuk universiti tapi tak mampu ataupun mungkin mereka tak layak. Namun adik-adik semua ada dekat sini, mahasiswa-mahasiswi. Jadi gunakan peluang sebaliknya. Ya, habiskan pelajaran anda. Sebab saya memang masa saya buat keputusan tu memang saya macam sedih juga. Sebab saya teringin nak ada member-member member satu college kan hidup sebagai seorang pelajar universiti tu macam best. Saya selalu tengok dekat drama je lah. Kan? Drama college. Drama college dulu dekat TV. Saya teringin sangat. Tapi Allah dah tentukan rezeki saya untuk bantu keluarga di usia yang lebih awal. Dan saya ambil keputusan tu sebab saya rasa bagi setiap manusia dia ada peluang tau. Kadang-kadang peluang tu tak datang 2 kali. Mungkin peluang ada datang 3 kali. Dan setiap orang dia punya laluan dia tak sama. Kan? Jadi saya memilih untuk menjadi anak seni tetapi ayah saya bagi syarat. Siti nak jadi penyanyi boleh, pertama jaga maruah keluarga, kena jaga adab, kena ikut apa nasihat ayah dan ibu. Sebab itulah saya rasa saya berada di sini sebab syarat-syarat yang diberikan tu diikut dengan baik. Ya, walaupun cabaran dia, Masya Allah, saya rasa kalau saya tak kuat saya punya apa kata jati diri tu, pegangan jati diri, ataupun saya tak ada orang yang sekeliling menasihati saya rasa terumbang ambing juga. Sebab dia punya cabaran tu bukan kecil-kecil, sangat hebat cabaran dia. Pertama, kita akan membiarkan diri kita untuk diperkatakan sama ada baik ataupun buruk. Kalau kita membiarkan diri kita berhadapan dengan fitnah, ya, itu semua adalah satu-satu perkara yang tak boleh elak kalau kita menjadi insan. Dia banyak keluar. Okay. Satu yang tak boleh elak kalau kita menjadi seorang selebriti. Okey? Seterusnya. Itu adalah cabaran sebagai seorang selebriti. Tapi Datuk Seri Siti Nurhaliza adalah juga seorang usahawan. Tapi orang usahawan kita, kan? Dan bukan kalau kita tengok sekarang ni banyak bisnes Datuk Seri Siti Nurhaliza yang berjaya. Dan bila kita nak tukar bidang kita kena belajar. Kita kena tahu dengan adik ilmu dalam satu bidang yang kita nak masuk tu. Jadi bila Datuk Seri masuk dekat dalam bidang bisnes, kan, mula-mula sekali yang nak buat perkara dan kita nak kena buat bisnes, nak kena buat produk ni, bagaimana boleh tercetusnya idea nak buat first produk Datuk Seri Siti Nurhaliza? Dan apa saja yang kita buat, Allah. Dan apa saja yang kita buat, kita mesti kena ada ilmu. Betul? Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak menjalankan sesuatu perniagaan ataupun kerja-kerja. Macam saya menyanyi pun saya kena ada ilmu dari segi teknik menyanyi yang betul. Lagu-lagu yang saya nyanyikan saya kena belajar juga. Ada lagu-lagu baru kan. So macam mana Tok T cantik. Cantik. Terima kasih Rabu. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Lupa dah cakap tadi. Dia ilmu. Dok fikir Tok T cantik. Mana dia benda tu tadi? Okey. Kita kena ada ilmu tau. Dalam apa saja kita nak buat. Sebab itulah orang ada pepatah kata mencari ilmu tu biar sampai ke Liang Lahat. Sampai ke kan? Sampai ke negeri China, sampai ke Liang Lahat. Sebab Liang Lahat pun kita akan tahu tinggal lagi di mana. Sampai lah. So berbalik kepada macam mana saya terlibat dengan perniagaan tu. Pertama, bila saya jadi artis dan rezeki saya alhamdulillah murah, saya diambil sebagai ambassador, duta bagi macam-macam produk. Saya jadi dan salah satu produk yang paling saya suka adalah anak-anak muda ni kena tengok ke saya dulu dekat Maybelline. Okay, saya duta Maybelline, saya duta Pantene, saya duta Olay, saya pernah jadi duta. Banyaklah Datuk Seri jadi duta. Betul. Jadi daripada situ banyak ilmu yang saya dapat sebab saya dibawa ke kilang, saya dibawa melihat macam mana cara penghasilan produk. Dan apabila satu ketika saya terfikir, okay, kalau jenama antarabangsa ni menggunakan saya untuk
menjual produk mereka, melakukan produk mereka, kenapa saya tak buat produk saya sendiri? Dan itu yang mencetuskan pada diri saya, dan saya kata saya boleh lakukan sebenarnya, tetapi saya memerlukan management ataupun tim yang bagus, tim bagus untuk menjadikan impian saya satu kenyataan dan saya boleh berikan produk-produk yang bagus. So mereka-mereka yang profesional inilah yang akan membantu saya. So lepas saya kahwin dengan okay, wah, dia sound effect. Sebelum kahwin ni terus ada satu. Jadi dia kahwin lagi ya? Okay, saya kahwin pada usia saya mencecah hampir 27 tahun. Ya, dulu saya ingat saya nak kahwin dulu umur 25, perempuan kan? Last kali kita kata mesti nak kahwin 25 tahun lah. Cita-cita je lah. Cita-cita, tapi saya kahwin 27 tahun, Alhamdulillah. Semua ini ketentuan Allah dan Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, Alhamdulillah. Semoga kekal jadi sana. Okay, balik semula. Balik semula. Selepas kahwin, sebab saya berkahwin dengan seorang usahawan juga. Dan suami sangat mengetahui minat saya terhadap bidang kosmetik, dan saya ni memang dilihat perlu ada produk sendiri. Dan akhirnya impian saya jadi kenyataan dengan lahirnya Simplicity. Dan sampai sekarang Simplicity masih lagi dalam pasaran, Alhamdulillah. Lebih dari 10 tahun dan kita bersaing bersama dengan produk antarabangsa. Ya, sebab saya meletakkan Simplicity itu bukan bersaing dengan produk lokal, tapi sebenarnya produk lokal pun dah hebat-hebat. Alhamdulillah. Waktu tu bila kata artis ada produk sendiri, orang cakap memang tak lama lah. Kan biasanya dulu orang fikir begitu sebab dulu ya, betul. Bila artis ada produk sendiri tu tak lama dah. Tapi sekarang Alhamdulillah tak jadi artis pun boleh ada produk sendiri. Tengok macam mana bisnes sekarang ni begitu terbuka kan. As long as anda ada ilmu, ada keinginan, kesungguhan dan ada orang-orang yang profesional dan membantu kan. So Simplicity sudah lebih 16 tahun dalam industri kecantikan. Saya keluarkan pula BeauCity. Terima kasih. BeauCity ini di atas minat yang mendalam. Betul, kita nak buat apa pun kena ada minat, ada cinta. Kalau kita tak minat, tak jadi. Betul tak? Adik-adik semua pun nak belajar pun kena ada minat. Kan ada minat, kesungguhan. Kadang-kadang memang kena paksa juga. Tapi bila kita paksa diri kita, lama-lama dia akan jadi terbiasa. Okey? Mana yang tak minat subjek-subjek tertentu tu, biasakan diri untuk paksa dulu ya. Lama-lama jadi minat. Okey, selit-selit. So, lepas saya buat produk saya, memang banyak ranjau beri. Saya akui. Jadi, usahawan ada juga cabaran dia. Ada jatuh, naik rugi. Ada rugi, ada okey, ada masa dan kena kita dilanda dengan COVID, pandemik COVID. Kita tak boleh jual barang kita di mall. Ya, sebab saya kebanyakan produk saya di Watson, di Guardian. Tapi oleh kerana pandemik, saya terjejas. Saya macam usahawan yang lain. Saya terjejas. Saya juga dulu ada butik saya, Crayon. Tapi oleh kerana pandemik, saya tutup butik saya serahkan kepada Jekyll. Mungkin ada lagi kot, tapi dalam ada kaunter kecil lah. Bukan mudah untuk menjadi usahawan. Saya melalui juga cabarannya. Tapi tak bermakna untuk kita terus jatuh. Kita terus bertahan dan kita bangkit, dan Alhamdulillah bila COVID ni banyak mengajar saya pada satu perkara yang berbeza pula. Okey, dia jadikan kita untuk lebih bersemangat untuk bantu usahawan-usahawan yang lain. Sebab tu dalam Simplicity kita ada usahawan yang kita angkat, iaitu citizen saya panggil. Siapa citizen? Ada citizen kat sini? Oh ada. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ni tak angkat dia orang citizen tu semua. Kita angkat dia orang dulu. Okey. Saya ingin sebenarnya membantu ramai masyarakat di luar sana untuk menambah pendapatan. Sebab hidup di dunia sekarang ni hidup yang sangat mencabar. Ya, semua orang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan semua nak meneruskan hidup yang lebih baik. So masing-masing nak cari tambahan pendapatan.
Ya, sebab tu saya ada satu apa kata usahawan di bawah saya dinamakan Citizen. So Citizen ni lah saya akan ajar mereka untuk menjadi usahawan dengan jual produk saya. Ada yang dia dapat commission dan alhamdulillah saya memang ada seorang guru, dia cikgu tau. Yang macam mana kita tahu cikgu ni sibuk di sekolah, nak cek buku sekolah balik rumah dan sebagainya, tetapi dia boleh buat pendapatan dia sampai bersih, dia boleh dapat hampir 100,000 sebulan. Ya. Itu yang saya kagum sangat. Mampu ya. Betul. Saya kagum sebab apa? Sebab kesungguhan. Kita ni nak hidup kena ada kesungguhan. Kalau kita ala-ala saja, di situlah je tahap hidup kita. Sebab tu dalam saya bertemu dengan usahawan saya kena bercakap sikit lah. Saya menyanyi kan. Dengan usahawan kena bagi motivasi. Okay. Saya ni sampai sekarang, daripada umur 16 tahun sampai 44 tahun, saya tak pernah berhenti bekerja. Sebab apa? Bukan sebab saya nak lagi duit, tak. Bagi saya suka, saya cintakan kerja. Dan saya memang jenis daripada kecil dah bekerja. Dan bila saya tak bekerja, saya rasa diri saya tak function sangat. Rasa lemah. Macam lemah kan, sebab tu saya nak didik nak beritahu adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, kalau boleh biasakan diri jadi orang multi talent atau multitasking. Betul multitasking tu penting tau. Sebab apa? Dia akan buat kita orang yang lebih pantas berfikir, lebih cepat bertindak. Kan? Kalau kita tak multitasking, kita hanya buat satu benda je, hidup kita mungkin boleh berjaya tapi selambat sikit. Boleh tak seorang-seorang kat sini jadi orang yang multitasking? Boleh tak? Bukan sambil makan tengok handphone ya. Itu multitasking yang lain. Bukan sambil ni buat TikTok atau apa-apa. Ni trend sekarang kita tak boleh lah. Saya pun join TikTok jugalah. Tok TikTok. Ya, Tok TikTok. Jangan lupa follow TikTok. Geran, follow sekarang semua. Dia tak follow lagi. Ada. Tapi tasking ni, macam saya cakap, ajar kita untuk jadi orang yang lebih pantas, lebih kreatif, lebih macam apa saja keadaan yang kita hadapi, kita dah tahu macam mana kita nak react, kita nak bertindak. Lebih berani pun dia juga. Okey, apa yang membuatkan saya ni seorang yang pemalu tau. Masa saya kecil, orang datang rumah, saya lari masuk dalam bilik. Nak melayu. Sama kita. Ya. Saya sangat pemalu, tapi oleh kerana saya memilih untuk jadi anak seni, takkan saya nak malu-malu kot. Saya di polish oleh kakak saya, Rosie Sangdewi yang kat sini. Saya nak ucap terima kasih daripada kelas hati saya sebab beliau lah yang banyak didik saya daripada saya form 1 dia kenal saya. Dia senior saya. Daripada saya form 1, dia jaga saya. Maksudnya dekat sekolah pun? Kat sekolah. Kak dia jaga? Ya. Makan sekali dah kat kantin? Makan sekali, duduk satu asrama. Okay. Daripada 13 tahun Betul, saya daripada form 1 sampai sekarang dia jaga saya. Alhamdulillah. Jodoh. Kita kena ada support system yang bagus tau. Dalam hidup kita nak jadi orang berjaya, kita kena ada surrounding, orang yang bagus, yang menasihati kita dengan betul. Itu penting. Kalau salah nasihat, kita akan salahlah tingkah laku kita. Faham ya adik-adik semua? Kita cari orang yang positif. Kalau kita cari orang yang negatiflah hidup kita. Faham? Itu tips nak jadi orang jaya. Kalau nak jadi, kita tengok kan kita macam terinspirasi dengan insan-insan yang hebat macam businessman yang hebat. Kena bergaul dengan orang-orang yang hebat juga. Bukanlah kita memilih, tetap kena bergaul dengan orang yang orang biasa. Macam saya pun, saya bergaul dengan semua orang, saya baik dengan semua orang. Tapi dalam kata mengejar cita-cita impian, kita
kita perlu berjumpa dengan orang yang hebat ni untuk mencari ilmu daripada mereka. Sebab setiap orang melalui cara yang berbeza-beza, betul kan? Okay, so saya daripada umur, cerita flashback balik. Umur saya 10 tahun, saya dah start jual kuih. Ya, bagi yang tak tahu, mana yang dah tahu, terima kasih. Boleh tengok kan saya punya sejarah tu. Umur saya 10 tahun, saya start jual kuih tau. Kuih, balai polis tu dia ada 4 barak polis. Ada barak A, B, C, barak sarjan. So 4 tingkat. Kerja saya pagi-pagi dah tolong mak buat kuih, bawa pergi sekolah dulu. Jual kat sekolah. Jual kat sekolah, bawa 2 bakul pergi hantar sekolah. Jadi saya sebenarnya Kak Rosie tu pengawas. So dia kadang-kadang dia ambil nama saya dekat gate sebab saya lambat. Sebab kuih mak tu masak semua kan. Mak cepatlah, saya tak lambat ni mesti kita. Macam mana orang boleh jadi muda boleh cakap begitu? Masa tu tau, mak okey. So saya jalan kaki ke sekolah menengah masa tu sebab sebelah rumah tapi kena turun bukit lah. So saya bawa 2 bakul kuih, kalipap dan sebagainya, sedap, memang sedikit. Saya hantar ke kantin sekolah. Kemudian saya balik ke sekolah. Saya pada petang pula, selalunya hari Jumaat dan juga Sabtu, saya akan pergi, petang kalau rutin, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, saya akan jual kuih di barak polis. 4 blok tu. Okey. Selepas tu pada hari Jumaat dan juga Sabtu, Jumaat Sabtu, saya akan jual kuih di pasar. Pasar pagi dan juga pasar malam. Saya akan buka meja lipat tu, saya akan jual kuih. 2 kali sehari. Sabtu, Jumaat dan juga Sabtu. Okey. Hari Minggu kan? Hari Minggu. Orang suka pergi pasar malam. Jadi situlah saya jual kuih. Dan saya melihat ini sebagai satu pengalaman yang sangat hebat dalam diri saya. Sebab apa? Di situlah saya belajar untuk berhadapan dengan masyarakat. Di situlah saya belajar untuk jadi usahawan pada usia yang muda. Usia 10 tahun sampai saya stop pada usia saya dah jadi artis, dah masuk ke pertandingan. Umur saya 15 tahun, saya dah stop. Sebab apa? Saya dah cakap mak dah lah jangan jual kuih. Mak tak payahlah buat kuih dah. Siti dah jadi anak sini, insya-Allah Siti boleh tolong mak dan ayah kan. So mungkin saya rasa dalam kita mencari kejayaan, kita kena ada keredaan daripada ibu bapa. Betul? Jangan maksud saya pula jangan lupa doa ibu dan bapa ni memang bawa kita banyak kejayaan. Okay? So jadinya bila kita ni anak dalam keluarga, Allah akan memudahkan. Percaya itu memang satu rahsia untuk anak percaya kan. Saya memang tak ada menilai lah apa yang mak saya nak, apa yang abah saya nak, saya akan tunaikan selagi saya boleh kan. So itulah yang Dalam apa pun betul. Itulah rezeki kita yang akan melimpah ruah. Okey? Okey, rezeki kita akan melimpah ruah dan kita jangan takut kan. Kemudian okey, seni saya bagus. Saya berkahwin. Kalau terima kasih. Bagi tisu nanti banyak lagi nanya. Terima kasih. Panjang masa cerita ni apa ya? kita orang suka kan? Betul. Ya, sampai pukul berapa? Maghrib lah dari asal dah settle. Maghrib lah. Afiat tunggu. Kita ikut Datuk Sri Mazhar balik. Okey. Panjang pula ceritanya. Okey. Jadi saya jadi usahawan, suami yang tolong, membantu, saya ada support system yang bagus, saya ada tim yang bagus. Walaupun kita dah hadapi banyak cabaran juga, keluar masuk staff dan sebagainya. Tapi bagi saya, dalam perjuangan kita ni, kita tak boleh berputus asa. Okey? Dan Alhamdulillah, saya bersyukur sangat
bagi saya sekarang ini kalau jadi penyanyi bukan lagi untuk saya bersaing dengan anak-anak muda sekarang. Saya lebih suka berkongsi ilmu. Saya tengok ada Yaman ni beri yang keren. Bagi saya penilaian dia Daphne Aiki. Ya, inspirasi juga. Ramai hari ini bersama dengan kita. Bagi tepuk untuk semua influencer-influencer sampai kita ini. Artis Daphne Aiki, Daniel Dasyuki, Anwar Amza, Shasha Nadira, Syafiq Nasir, Zaki Yamani, Zia Zulkifli, Aiman Muir, Syahir Syafiq pun ada. Tu Zulkifli, Khairul, Intan. Betul ke? Sampai sebut dia nama. Okey. Okey, kita dah perkenalkan kan? Satu-satu saya nak tambah lah ya. Okey, doa ibu bapa, hormat ibu bapa, dan juga yang paling besar sekali adalah Allah. Allah yang menentukan kita dan apa saja kita nak lakukan, kita jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau kita tetapkan hati kita pada benda yang betul, insya-Allah Allah akan pimpin kita pada jalan yang betul. Niat, niat itu saya setuju. Awal itu kita. Apa saja kita nak buat, kita kena ada niat yang betul, insya-Allah, dan usaha yang betul dengan orang-orang yang sekeliling kita yang positif, yang bagi nasihat yang betul, insya-Allah hidup kita Allah pemudahkan. Taklah hanya tak ada cabaran, ada juga cabaran, tapi didorong dengan kata cara kita menyelesaikan masalah tu dengan cara yang baik. Ya. Lagi apa? Itu dia. Bila kita dah cerita mengenai perjalanan Datuk Seri Siti Nurhaliza dalam bidang hiburan, bidang perniagaan. Yeah. Kita tengok apa yang Datuk Seri Siti Nurhaliza buat, berjaya. Dan itu memberikan inspirasi kepada orang ramai untuk jadi seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza. Nak jadi macam Datuk. Jadi lebih baik daripada saya pun lebih bagus. Yeah. Sebab bagi saya, kita kalau mengidolakan orang, kita akan idolakan lagi, saya nak jadi macam dia. Tapi jangan lupa untuk niat jadi mungkin lebih baik lagi daripada insan yang kita idolakan tu ke. Tak salah sebenarnya. Kan? Tinggal lagi, okey, kita dah tahu kita punya aim dia kat mana, kita usaha. Dan salah satu daripada yang saya buat dalam kerjaya saya bersama dengan Kak Rosie adalah kita plan dan setiap apa yang kita nak buat. Plan kita setahun 5 tahun ke depan. Ya, sebab penting tau kalau you all semua ni, adik-adik, kalau plan dalam hidup ni kena ke depan lebih sikit. Projek. Plan okey, umur saya nanti, saya dulu umur saya 16 tahun, saya kata umur saya sebelum 20 tahun saya nak ada first concert. Masa tu. Dan alhamdulillah saya capai konsert saya pada usia saya 19 tahun. Lepas tu, sudah dah capai konsert pertama, saya rasa saya nak sponsor seluruh Malaysia. Alhamdulillah Allah bagi rezeki saya dapat buat konsert percuma waktu tu. Saya jadi duta TMNet. Itu paling best sebab saya dapat buat konsert seluruh Malaysia secara percuma. Kemudian saya aim pula untuk pergi ke Royal Albert Hall. Saya dapat capai membuat konsert solo saya di Royal Albert Hall, London. Dan cabaran yang paling best adalah setiap kali saya buat saya menyertai pertandingan di luar negara. Masa tu saya rasa dia punya tanggungjawab sangat besar mewakili Malaysia. Oleh kerana saya percaya muzik dan juga irama budaya kita ni sangat hebat. Cuma tinggal lagi orang di luar tu tidak mungkin tak pernah dengar, tak pernah tengok talent kita. Sebab tu saya rasa kita ada keistimewaan yang lebih sikit daripada orang lain. That's why bila saya nyanyikan lagu tradisional, saya nyanyikan lagu balada, memang juri-juri di sana tu dia macam kagum dengan muzik kita. Sebab itu bila artis Malaysia pergi ke luar negara masuk pertandingan, banyak kan Isha Omar, Zia Nazir, siapa lagi, ramai yang masuk pertandingan, mereka mampu dapat pinggan emas atau kejayaan. So that's why kita kena cabar diri kita
Ya, kena cabar. Dan setiap apa yang kita buat, sampai satu masa adik-adik semua, bila adik dah rasa okey, saya dah belajar, saya dah tamatkan degree, saya dah tamatkan, saya nak pergi lebih jauh, cabar diri kita. Sebab saya kita cabar diri, kita tak tahu kemampuan kita, ya. Dan kita perlu ada satu anjakan paradigma gitu. Dalam hidup. Sebab tu dalam kerjaya saya suka kalau orang bagi cabaran kat saya dari segi Siti nyanyilah lagu tradisional. Dulu saya tak nyanyi lagu tradisional mula-mula, tapi arwah ayah saya dan juga ibu saya kata mak saya ni memang penyanyi lagu tradisional di kampung. Mak Siti Salmah ni kan. So mak ni memang orang yang, sebab arwah datuk saya memang baik, dan kita memang keluarga ni lagu-lagu irama Malaysia. So memang impian ibu saya adalah saya rakamkan album tradisional. Itu yang terwujudnya album Cindai dan seterusnya dengan album tradisional. Jangan pernah berhenti cabar diri sendiri. Ya, kena cabar diri sendiri. Untuk jadi lebih Okey, baik. ya? Okey, sebenarnya banyak lagi soalan yang saya nak Yayasan Jiwa. Banyak soalan yang saya nak tanya. Tapi saya pasti semua kat sini ada soalan nak tanya kepada Datuk Seri Nurhaliza ke? Kita buka kepada anda untuk tanya apa saja yang anda nak tanya kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita mulakan dengan yang kanan dah. Ya. Okey. Siapa yang nak tanya soalan? Betul. Soalan tu. Sila. Bagi kita buka untuk soalan kita. Mic yang terdekat ada. Itu mic yang terdekat. Okay, perkenalkan nama dan dari mana? Nama saya Muhammad Syukri bin Usman. Nama saya Muhammad Syukri bin Usman. Merupakan pelajar dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi saya memang terinspirasi dengan kisah yang diceritakan oleh Tok T sini. Maka saya ingin macam meminta nasihat ataupun pendapat daripada Tok T sendiri. Dalam menghadapi cabaran Tok T, pasti akan ada perasaan negatif semasa menghadapi cabaran. Macam perasaan negatif, anxiety ke apa kan dalam menghadap cabaran perjalanan. Maka dengan ini boleh berikan sekatah dua kata-kata inspirasi, motivasi buat kami para pelajar. Okey. Itu saja. Terima kasih. Thank you Syukri. Syukri dah dia. Tapi dia tak sepatah dua kata. Sepatah dua pendek sangat. Pendek sangat. Panjang sikit Okey. Dia tanya tadi macam mana nak menghadapi cabaran. Negativity dan juga anxiety yang bersama berlumba. Betul. Negatif, orang kata cabaran akan ada dalam setiap hidup manusia. Tak kira lah kerja apa pun akan ada cabaran. Nak adik-adik semua sebagai pelajar ya, belum lagi melepasi realiti kehidupan di luar sana selepas belajar. Okey. Sebab itulah saya selalu tekankan di sini, selain pada kita sentiasa berserah pada Allah, mengadu pada Allah, itu yang paling penting yang utama. Jangan lupa kita juga perlu ada macam saya kata tadi sahabat yang menasihati kita dengan baik. Orang sekeliling itu sangat-sangat penting. Carilah orang yang bagi kita sokongan ataupun nasihat yang betul. Okey, macam saya memang hadapi banyak cabaran sebagai anak seni. Okey, antaranya adalah waktu saya menjadi artis mula-mula, saya pernah terjadi pada saya bahawa saya memberitahu pada rakan media masa tu, boleh tak saya tak mau ambil gambar dengan lelaki. Masa tu macam satu kejutan yang besar dalam industri muzik tanah air. Sebab mana masa tak pernah lagi orang cakap saya tak nak gambar dengan lelaki. Tapi bagi saya beritahu saya tak nak ambil gambar lelaki sekiranya, masa tu saya beritahu, sekiranya tidak ada apa-apa yang nak diceritakan. Sebab zaman dulu kan biasa kenen-kenen. Mesti kan ada betul, ada gambar dulu mesti suka tengok mata macam tu kan. Mesti suka tengok mata. Saya cakap pasal kita. Macam tu.
Kan, jadi cerita-cerita macam tu saya cuba saya cuba nak elakkan. That's why saya, kalau tidak ada apa-apa, sudahlah tuan dia. Sekiranya tidak ada apa-apa kerja yang membabitkan saya dan juga artis lelaki yang nak ambil gambar tu, saya elaklah. Tapi kalau memang kita rakam album, kita menyanyi lagu bersama-sama, itu tidak ada masalah untuk saya bergambar kan. Jadi saya pernah tapi pernah terlepas lah ambil gambar dengan artis lelaki apa semua kan. Saya tak selesa. Waktu tu ialah kita budak sekolah daripada kampung kan. Saya kena pakai skirt. Saya biasa pakai seluar je kan. Belum family ni tu. Belum family, baru nak family kan. Lepas tu saya kena ambil gambar macam kena sikit ke apa kan. Itu yang buat saya tak selesa. Dan saya beritahu setengah gambar lelaki kalau tak ada apa-apa yang penting untuk diceritakan. So masa tu saya di-ban. Saya di-ban oleh ada kawan-kawan yang tak mana yang mungkin tak biasa lagi dengan keadaan tu. Saya di-ban. Saya juga pernah nak cakap apa ya? Saya juga pernah disindir. Disindir juga oleh rakan artis lelaki yang lain. Kalau tak nak ambil gambar, pergilah jadi ustazah, jangan jadi penyanyi. Itu yang itu menusuk. yang lelaki lah. Dia yang gitu. makan sini dia rasa pedas lah. Tak tahulah kan. Tapi itu adalah cabaran saya dan saya masa tu berdepan dengan ramai orang yang macam tak setuju dengan apa yang saya nak buat tu. Jadi jadi macam satu berita besar untuk industri. Mungkin orang pertama ni cakap. Betul. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sebab di sebalik itu bila dia interview masyarakat di luar sana ramai bagi respon yang positif. Dan kata bagus tau kan, nak ambil gambar dan sebagainya. Alhamdulillah lama kelamaan mereka dah mula menerima. Dan sekarang ini saya pun gembira sebab rakan media pun dah seperti keluarga saya sendiri. Mereka apa-apa pun ya, itu semua yang melihat saya daripada awal. Mereka dah menerima dan alhamdulillah zaman tu zaman saya masih anak sekolah lagi. Sebab itulah saya agak takut, anxiety lah juga. Bila kata gambar je saya jadi macam nervous lain macam kan. Tapi makin dewasa makin matang dan orang boleh menerima. Jadi kita dah jalani cabaran tu, kita dah tahu macam mana cara nak adapt. Betul. Selain daripada tu dalam pertandingan bila saya dapat kemenangan, orang pertikaikan apa sisi, saya mula-mula rasa down juga. Tapi bila saya kata anggaplah ini sebagai satu cabaran yang positif kan. Kalau kita nak bersaing dengan sihat. Kerana itulah saya rasa sekarang ini saya gembira sangat sebab banyak bakat-bakat muda yang hebat yang muncul dan mereka mendapat sambutan yang sangat bagus. Dan tibalah giliran dia akan berputar untuk anak-anak muda ini terus mewarnai industri muzik tanah air. Mereka pula rasa cabaran. Ya, cabaran dan mengambil manfaat macam tu. Okey. So, ada lah. Dah berapa lama di situ? Ya, silakan. Nama? Assalamualaikum, nama saya Syed Iqbal. Saya ada satu permintaan dan soalan lah. Permintaan tu boleh tak Datuk Siti bagi ucapan hari jadi kat saya? Saya soalan ni macam berat saya kan? Nama kakak saya Amal. Dia untuk kakak. ulang tahun ke-25. Bagi ucapan sikit. Okey, amal apa tadi? Nama dia? Amal Fatuna. Amal Fatuna. Semana kamera dia? Okey. Boleh ke depan? Bang. Ke depan sikit. Langkah dengan dia. Mana? Itu bawah kan dia. Langkah. Okey. Nama awak Amal apa? Nama saya Syed Iqbal. Oh, Akak Amal. Okey, dah. Sini. Okey.
Oh, okey pula. Okey, Pak Jam yang dulu. Saja. Boleh naik atas. Boleh kan? Lapak sangat tu yang muka tu. Pakai mic kan? Tak payah pakai mic lah. Sorry, Tak dengar. Okey, kena pakai mic. Orang tak dengar. Okey, saya ucapkan selamat hari jadi kepada Amal Fatuna yang ke-25. Semoga Allah beri keberkatan, keimanan, kebahagiaan, kekayaan dan juga kejayaan dalam apa saja yang dilakukan. Happy birthday to you. Okey, siapa lagi birthday hari ni? Siapa lagi? Tiba-tiba semua birthday. Okey, sabar. Ada break tak? Oh, ada lagi nak cakap? Itu permintaan. Betul. Oh, ada soalan lagi. Ini soalan berkaitan dengan perniagaan. Datuk Siti kata kita kena cari tim yang baik untuk support kita punya bisnes kan. Saya nak tahu macam perjalanan Datuk Siti cari tim mana yang boleh sokong Datuk dengan bina Datuk untuk Datuk Siti sampai ke sini. Macam mana Datuk Siti tarik mereka supaya untuk merealisasikan impian Datuk. Terima kasih. Ya. Mencari tim. Dia mencari, alhamdulillah. Dia mencari tim yang baik ini kita perlu memanglah sentiasa kita kena sentiasa melihat dan bergaul bersama dengan orang-orang profesional. Contohnya masa mula-mula saya jadi usahawan, saya mencari produk development yang bagus. So alhamdulillah saya berjumpa dengan partner saya, juga usahawan wanita, dan dia mahir dalam menghasilkan produk-produk. So dalam keadaan sekarang ni, untuk mencari tim yang bagus, memang kita perlu buat temuruga, dan kita perlu mencari try and error. Sebab selagi kita tak melihat kemampuan orang yang kita nak kerjasama ni, selagi itu kita tak tahu apa yang mereka boleh berikan kepada saya kan. Dan kita juga perlu melihat latar belakang bagi mencari tim yang bagus. Dan persefahaman tu penting ya. Kalau nak buat kerja, kita ada persefahaman, kita kena ada chemistry yang bagus juga supaya kerja-kerja kita yang buat ni lebih mudah ya. Sebab saya memang dalam kerja-kerja saya perlukan orang sekeliling yang memahami saya ya. Tak kira dari segi bisnes muzik saya ataupun bisnes perniagaan saya. Bila kita ada support system yang bagus, dia sekata dengan apa yang kita fikir, apa yang kita nak buat ni, dia boleh ikut tim kita atau gerak kita yang cepat ke laju dan setiap perkara, dia memudahkan banyak perkara. Ya, sebab itu kalau ada kawan-kawan yang sama-sama minat, sama-sama belajar dalam apa saja yang kita buat tu, boleh support kita perlu pair lah. Yang penting. Kalau ada kawan-kawan yang sama-sama fakulti kan, anda semua kebanyakan fakulti apa? FSSK. Science Social. Dia berapa ni? Academic. Science Social. Ekonomi. Science Social. Business. Business, okay.
Dah dengar dulu. Baguslah. Saya rasa anda semua pun dah ada terfikir di kepala untuk masa depan nanti lepas belajar nak cuburi perniagaan yang macam mana ataupun nak tempatkan diri anda kat mana. Betul? Betul? Tapi ada juga yang dia jadi bila dia belajar yang lain tapi dia buat yang lain juga. Sebab dia minat pada satu perkara yang berbeza. Betul? Tapi bagi saya mudah aja. Dan apa yang kita buat, apa pun latar belakang kita, apa pun kita, dari mana pun asal kita, kita jangan rasa rendah diri. Kita nak jadi orang berjaya ni, jangan ada rendah diri. Merendahkan diri boleh. Pada waktu tertentu. Tetapi untuk mencari kejayaan, jangan merendah diri itu menguasai kita sangat. Sebab selagi kita menjadi orang yang confident ke depan, mencari ilmu dengan cara yang betul, insya-Allah kita boleh jadi orang yang berjaya. Faham ya adik-adik? Okey. Selain bagus sebelum dah pukul 6 you all. Dah pukul 6. Dah pukul 6. Okey. Sebelum saya terus ke segmen yang terakhir, saya juga nak sentuh tentang kebajikan. Okey, dalam hidup kita ni, kalau kita nak murah rezeki juga, kita jangan lupa bersedekah. Dan ya betul, bila kita bersedekah, insya-Allah rezeki kita makin banyak. Ya, tak akan apa-apa bagi orang yang bersedekah. Faham? Dan setiap apa duit yang anda dapat, adik-adik semua, biasakan daripada sekarang bagi mereka yang memerlukan, kan? Kalau kita berniat ikhlas, insya-Allah Allah gandakan setiapnya. Dan itulah yang saya dan juga suami lakukan menerusi Yayasan Jiwa, di mana Yayasan Jiwa di bawah saya dan juga suami dah pun berusia 16 tahun, dan kita bantu alhamdulillah kita bantu bagi mereka yang memerlukan golongan asnaf, pembangunan masjid. Alhamdulillah dah 2 masjid kita bangunkan. Pusat tahfiz insya-Allah akan berlangsung tak lama lagi. Bantuan bencana alam, bantuan sekolah, dan juga saya ada sekolah kindergarten ataupun sekolah tadika di Gaza, Palestin juga. Alhamdulillah. Anak-anak saya dekat Gaza dah pun seramai hampir 100 orang. Mereka terdiri daripada anak-anak yatim piatu yang mana ibu bapa mereka kehilangan ibu bapa sebab peperangan yang berlaku di Gaza. Dan juga anak-anak yatim ini kita bantu daripada pakaiannya, buku-bukunya, makanannya, dan alhamdulillah sudah ada 7 orang pelajar menjadi tahfiz dan juga hafizah dan akan masuk sekolah menengah insya-Allah. Tak akan berkurang duit kita kalau kita memberi. Betul. Itu kalau kita nak jadi orang yang dimurahkan rezeki. Dah berjaya dah. Jangan lupa bantu orang yang memerlukan. Itu memang dituntut, dan sebenarnya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga. Ya, itu nasihat yang sangat berguna untuk kita semua. Ingat untuk selalu memberi. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Okey, itu kita baru dapat jawapan daripada soalan tadi. Ada lagi? Dah bersedia juga. Okey, silakan. Oh, lampu tu tak nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hairina. Saya daripada USIM. Jadi soalan saya nak tanya, macam mana Datuk Siti seimbangkan karier sebagai artis dan perniagaan? Sebab saya dah lama follow Datuk Siti daripada saya dah jenam. Masya-Allah. Jadi saya yang follow lah, selalu ikuti lah. Jadi pada saya lihat setiap kali Datuk Siti bangunkan sesuatu mesti berjaya. Jadi macam mana boleh seimbangkan perniagaan dengan karier sebagai artis? Okay, itu saja. Terima kasih. Soalan yang bagus. Berikan tunjukkan. Okey. Bukan mudah. Saya akui, saya manusia biasa. Saya ada kekurangan dan kemampuan saya bukanlah pada tahap yang dahsyat. Saya ada kelemahan saya juga. Dan saya bersyukur sebab saya ada support system yang bagus. Okey, bila kita ada plan yang bagus dalam apa saja yang kita nak buat, itu plan-plan itu yang membantu kita untuk menjalankan kerja-kerja kita dengan baik. Kalau dalam bidang nyanyian, saya diuruskan oleh tim saya daripada Siti Noza Production. Kalau dari segi bisnes, saya ada tim saya daripada Siti DK Holdings. So jadual ni
perlu diseimbangkan oleh dua-dua belah pihak ni. Kalau nak cakap penat, memang penat sebenarnya. Ada benda yang tak penat sekali kita buat kerja ni kan, siang malam, memang penat. Saya juga ibu, saya perlu bagi masa untuk anak. Kadang-kadang saya rasa sedih juga kerana tak dapat luangkan masa dengan anak kan. Tapi oleh kerana saya rasa saya kena jadi multitasking, macam itulah. Masa tu memang kena bahagi-bahagilah. That's why bila saya buat konsert, jadual saya sebulan sebelum konsert tu memang kebanyakannya saya tumpukan kepada latihan, menari, menyanyi, muzik, stamina. Saya akan minta tim bisnes saya tunggu dulu, hold dulu. Dan masa yang sama mereka akan buat promosi untuk produk saya tanpa saya. Okey, tapi apabila saya perlu selesai konsert, barulah saya kembali kepada jadual saya dengan bisnes-bisnes saya. Sebab tu saya akan pergi ke office semula, tengok apa perlu saya buat dan saya bantu untuk bisnes saya. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa saya berdua sebab apa kata, antara bisnes dan juga nyanyian dia tak jauh beza. Ya, sebab bisnes ini adalah bisnes yang saya suka, tentang kecantikan, tentang makeup. Dan menjadi anak seni ini memang kita sentiasa ingin dilihat cantik dengan dandanan, link. So tak jauh lah dia punya beza sangat. Jadi saya boleh, kadang-kadang saya satukan terus. Dalam masa saya buat meet and greet untuk peminat saya bagi produk saya dapat juga meet and greet bersama dengan peminat yang nak berjumpa dengan saya dengan lagu-lagu saya. So sebab itu bila ada tim yang bagus, dia memudahkan saya dari segi tugas-tugas dan perlu ada kefahaman antara satu sama lain. Dan juga give and take, Siti Nurhaliza satu je. Kali bagi dua. Betul, kalau boleh belah dua tak ada masalah, satu je. Ya, satu sebenarnya untuk buat perniagaan dan juga hiburan. Dan ada plan yang bagus ya untuk mengatur perjalanan kerja-kerja kita. Orang kata penting lah kalau kita nak berjaya, kita kena tahu manage time kita, planning kita. Barulah kita boleh berjaya. Betul. Okay. Cuba panjang nanti habis dua. Yang berjawab tak soalan awak tadi? Ya. Daripada dah jannah, dia tunggu nak dapat tu. Okey, seterusnya ada soalan lagi tu, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ahmad Abdillah bin Ahmad Tamizi daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Saya ini dikatakan terpinci tentang songwriting. Dan Datuk buat lagu 250 lebih dan banyak album. Saya nak tanya macam mana Datuk Siti approach membuat lagu daripada mula sampai habis, macam mana revolusi Datuk Siti sebagai artis. Terima kasih. Jauh sih ada pertahanan kan? Saya ada belajar muzik ke apa kan? Tak kan? Dia bertahan. Okey. Terima kasih soalan itu sebab mungkin orang tak tahu kan? So saya ceritakan. Okey. Saya boleh dikatakan setiap tahun saya akan, biasanya dulu zaman saya jadi artis mula-mula, saya memang kerja keras. Saya buat album 1 tahun 2 album ataupun 3 album. Kira macam pagi je saya masuk studio, Tapi bila sekarang ni saya dah ada kemampuan untuk buat sendiri, saya rasa saya perlu masa yang lebih baik supaya saya boleh dapat ruang yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berkualiti kan. So sekarang saya setahun saya buat 1 album lah, kan, lebih baik. So macam mana mencari lagu, saya bekerjasama dengan ramai komposer dan saya juga mengalun-alunkan komposer-komposer baru, anak-anak muda baru. That's why untuk new album yang saya tengah usahakan sekarang ni, ramai lyricist dan juga songwriter baru dalam industri yang saya ambil untuk kerjasama dengan saya. Sebab bagi saya kolaborasi dengan anak muda ni sangat penting. Sebab saya nak orang kata nak mengikut peredaran masa sekarang, muzik apa yang anak-anak muda suka. So kalau saya sendiri buat lagu, saya memang ada buat lagu. Ilham saya adalah apa yang berlaku pada diri saya.
dan sekeliling saya. So saya akan membuat lagu. Dia kalau ilham datang sekejap, cepat je lagu tu siap. Saya memang tak pandai main muzik ya. Saya tak pandai main gitar, saya tak pandai main piano. Tapi saya suka pada drum, percussion. Jadi saya ada rhythm dalam diri saya. So rhythm tu yang bantu saya untuk buat lagu. So saya humming saja. Pakai Humming je. Lepas tu saya bagi Aubrey tu saya punya seliku. Aubrey saya dah buat melodi, Aubrey tolong cantikkan. Itu cara saya lah kalau buat lagu. Daripada humming tadi. Humming je. Tapi kalau songwriter yang lain tu dia orang memang ada ilmu membuat lagu. So dia akan cipta sebaiknya. So lagu yang saya pilih pun, setiap kali pemilihan lagu untuk album, saya tak akan tahu siapa yang buat lagu tu. Supaya saya tak ada pilih, tak ada bias. Saya tak bias dalam diri saya. Kalau saya kenal komposer ni, saya pilih lagu dia tak. Setiap kali lagu yang diberi, saya tak perlu tahu siapa nama dia. Bila saya dengar, saya pilih. Dan kita ada ramai tim yang tolong. So saya pilih lagu ni dan akhirnya last kali baru saya tahu, oh komposer ni yang bagi lagu. Itu lebih adil dan saksama. Yeah. Okay. Jadi menjawab soalan. Jawab kan? Jawab tu kan? Kalau nak detail lagi tu panjang cerita sampai minggu depan tak habis. Semua boleh stay, tak ada masalah. Memang boleh. Tapi ada lain lah beratur nak tanya soalan lagi tu. Okay, Silakan. kita ambil satu lagi je. Satu lagi Satu lagi. Ambil lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrul Hasnan dari Abu Hasnan, studio UKM. Okay, saya ada beberapa soalan. Tok T sebagai penyanyi berbakat dan profesional, apakah rahsia Tok T mempunyai vokal yang merdu sepanjang kerjaya Tok T? Misalnya apabila penyanyi meningkat usia, vokal mereka makin lama makin mudah untuk terkucil. Dan yang kedua, macam mana Tok T overcome hate comments dalam Instagram dan semuanya? Sebagai contoh, awal bulan lepas pada awal bulan lepas Tok T juga difitnah digunakan untuk gambar bagi politik, isu politik. Dan soalan yang terakhir, request boleh tak saya nak selfie sebab saya nak gambar Dia nangis ke dalam cerita tu? Ada nangis ke tak nangis lah? Okey, boleh. Kita minta Datuk Seri. Duluan. Lupa pegang. Lupa. Okay, kejap, tengok apa nama Blue Family? Saya cakap Blue Family tu. Oh, saya tak aware. Blue Family. Di mana Blue Family? Cari. Blue Family di bawah. Dah hantar dah? Ya dah hantar. Tunjuk. Abah, kami selfie dengan Tok T. Ya, dia dah hantar dekat Abah ya. Tapi dah lupa soalan dia. Soalan dia apa tadi? Okey, dah kita dapat. Overcome hate comment. Kalau dekat media sosial ya. Okey, macam saya cakap, apa-apa dalam hidup kita kena ada yang positif kan. Saya sengaja kalau ada orang bagi hate comment di dalam laman saya, bagi saya macam Instagram ke TikTok, itu adalah rumah saya. Kalau ada insan-insan yang tidak diundang dan membuat satu orang kata huru-hara dalam rumah tu, biasanya saya elakkan mereka ni berada dalam rumah saya. So kita block dia lah. Kalau aku like, kalau Suka dia. Suat lah. dia macam ni, bagi
bagi saya, okay, kita dah cukup matang kan untuk menilai, insya-Allah. Saya tahu mana yang betul-betul ikhlas nak menegur saya okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia punya cara tulisan dia sebenarnya provoke dan juga sebenarnya memang ada niat lain, biasanya saya elakkan akan jadi satu pergaduhan dengan peminat saya. Betul tak? Nak jadi cerita ni panjang lebar, peminat bergaduh-gaduh, saya just delete ataupun block je. So aman, damai, tenang. Okey, penting positif dalam apa saja kehidupan kita, media sosial ke apa, semua kena yang positif. Lepas tu satu lagi yang tentang gambar tu pun saya rasa dia punya cara sama je. Yang saya akan, kalau benda tu dah viral, saya perlu buat satu statement dan statement tu agar semua orang faham sebenarnya itu bukan daripada saya. Sebab penting juga dengan teknologi sekarang ni macam-macam boleh berlaku, macam-macam fitnah boleh berlaku, dan bagusnya bila ada media sosial ni kita ada platform kita untuk beritahu keadaan dan kita pertahankan sebenarnya apa yang sebetulnya yang berlaku. Clear the air, betul. Alright. Yang lain? Ada satu lagi. Satu lagi last ya? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Iti. Saya Afiq pada Master Sastra Melayu. Wow. Saya ada satu permintaan dan juga satu soalan. Ya. Okey, permintaan yang pertama bukan selfie. Okey. Saya mewakili mahasiswa yang berada di sini untuk minta Mak Iti nyanyi satu lagu. Kalau Mak Iti tak keberatan lah. Okey, soalan dan saya teruskan pada soalan. Lumrah sebagai seorang anak sini ada jatuh dan bangunnya. Bolehkah Mak Iti cerita sedikit pengalaman yang menyedihkan dan pengalaman itu membuatkan Mak Iti terus bangkit dan terus bermotivasi untuk terus maju ke hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit soalan dulu. Itulah yang kita dah sebelum ini Soalan dulu. Okey. Soalan dulu. Menyanyi tu kejap lagi. Ini sebentar lagi. Okey. Yang kedua, apa yang saya lakukan dengan cabaran yang buatkan saya kadang nak rasa give up apa kan? Betul tak? Betul kan? Okey. Yelah, yang paling besar saya rasa waktu tu bila saya mencapai kejayaan yang demi kejayaan dan orang pertikaian. Kenapa Syed Siti? Saya pernah rasa macam tak apalah kalau macam tu kan. Tak apalah, saya tarik diri je lah, apa-apa. Pernah berlaku pada diri saya. Tapi apabila saya melihat balik, saya mendapat kejayaan ini bukan dengan mudah. Saya buat album bersungguh-sungguh, saya keluarkan modal yang tinggi. Nak ke konsert, saya keluarkan modal saya sendiri untuk ke Albert Hall, ya, jutaan ringgit. Dan semua itu usaha yang saya dah simpan, saya dah usahakan lama. Jadi saya kata, dan kejayaan-kejayaan yang saya pernah dapat dulu pun bukan untuk diri saya seorang. Contoh macam ABP adalah usaha peminat saya. Dan kalau peminat saya tak mengundi saya takkan berada di atas pentas tu. So saya takkan ingin menghampakan peminat saya. So oleh bila saya tengok balik, saya kenang balik, saya rasa saya tak perlu jatuh dengan kata-kata orang. Ya, tinggal lagi ialah sampai satu saat saya rasa anugerah yang melibatkan peminat saya itu sudah cukup. Peminat dah tak perlu tunjukkan apa yang dia nak buat untuk saya. Saya tahu dia orang yang terbaik. That's why saya tarik dia daripada ABP, sebab saya tahu peminat saya memang dahsyat. Dia orang tak perlu keluarkan duit lagi nak beli surat khabar, dia orang tak perlu habiskan duit untuk saya. Memang dia orang terbaik. So saya tak nak dia orang bersusah-susah dulu untuk itu, sebab dia dah bersusah untuk saya dah lama sepanjang ABP itu berlangsung. Tinggal lagi untuk anugerah lain macam AIM. Itu saya fikir bukan untuk diri saya, tapi untuk komposer, untuk pencipta lagu, untuk sound engineer, untuk mereka yang mereka grafik, untuk yang menghasilkan satu album yang elok, yang cantik, yang berkualiti. Saya tak boleh tarik diri saya untuk satu anugerah seperti itu, sebab itu adalah karya mereka yang hebat kan, perlu diangkat. Sebab itu AIM saya tak tarik dirilah kan, sebab bagus untuk semua yang bekerja di belakang tabir. Yalah, kadang-kadang
dalam hidup kita, kita perlu bercakap dengan diri. Sebab tu dalam keadaan yang saya down sangat, saya akan sentiasa bercakap dengan diri saya. Bukan orang tak sihat bukan orang bila cakap sama-sama tak. Okey, saya tak tahu sebab memang akan ada pada diri orang yang pernah berlaku sama dengan saya. Dalam kita buat apa saja kan, kita rasa cabaran tu kuat sangat. Contoh macam saya atas pentas. Tadi yang tanya suara kan. Saya pernah menyanyi pada nada yang tinggi zaman-zaman saya muda dulu kan. Saya menyanyi maksud tak ada masalah. Kita tenaga pun masih muda, suara kita pun masih lantang kan. Jadi cabaran saya adalah setiap lagu yang tinggi untuk saya sampaikan secara live tu adalah saya menguji diri saya. Bila saya akan bertaja, okey Siti, betul tak saya tak tipu. Tengah menyanyi ni, saya akan cakap pada diri saya, okey Siti akan hit key yang tinggi. Siti boleh lakukan. Siti boleh lakukan. Saya cakap boleh, Siti boleh lakukan. Memang saya tarik nafas, saya pejam mata dan saya menyanyi. Memang benda tu banyak membantu saya. Ya? That's why kalau adik-adik semua ni, janganlah lepas ni cakap seorang-seorang jangan. Benda ni dalam diri kita tau. Ya, kita kena pujuk diri kita bercakap dengan orang kata roh kita lah kan. Sentiasa positifkan diri kita. Saya dalam setiap cabaran memang akan pentas ada satu cabaran yang sangat besar. Saya selalu cakap pada diri saya, InsyaAllah Siti boleh, Siti boleh. Setiap pujuk diri saya, Siti boleh. Dan benda tu akan memudahkan. Tapi ada masa saya menyanyi terpleot juga. Saya bukan robot saya menyanyi terkiok pun ada juga. Masa tu saya rasa saya kalau terlalu overconfident pun tak bagus. Bila saya overconfident, saya pernah nyanyi sekali-kali orang tengok malunya. Okay. Saya nyanyi, saya pitching out. Masa tu saya rasa diri saya boleh buat semua benda kan. Saya rasa macam boleh lah. Padahal pagi tu saya buat basikal sampai lebih pada 20 km dekat ada luar kota yang saya balik pergi latihan dan saya lupa yang sebenarnya saya tak mampu, saya penat. Tu saya paksa diri saya dan akhirnya diri saya kata tak boleh. Siti tak boleh lah. You boleh paksa diri. Atas pentas tu memang saya tak tahu apa, saya fokus saya lari. Memang saya nyanyi tak bagus. And then saya tahu okay, sebenarnya tak boleh overconfident juga. Perlu ada nervous, perlu ada rasa berhati-hati, penting apa saja kita buat. Okay? Alright. Ya, itu dia jawapan daripada Datuk Sri Siti Nurhalizah. Tapi permintaannya tadi. Permintaannya tadi. Nyanyi tanpa muzik boleh? Nyanyi tanpa muzik ke? Ada muzik? Ada muzik ke? Saya tak tahu, dia orang bawa tak? Ada muzik tak? Kita tutup mata. Tutup mata semua. Tutup mata. Aiman, ada muzik tak? Hantar mana boleh? 2, 3. Ya kan? Jom. 6.30. Oh, okey. Pelajar di sini, saya KPT Embani. Ada penyokong dia, sila vote tadi ya. Okey, memang pelajar di sini dah